Kembali lagi dalam mata pelajaran PJPK Tingkatan 1 Pendidikan Kesihatan 2.0 Pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, pada tajuk kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, hubung kait multimedia dengan seksual berisiko. Okey, kemudian kita akan belajar tentang kemahiran untuk menangani pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko, dan juga kamu dapat menganalisis pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko, iaitu kamu dapat tahulah baik buruk penggunaan multimedia dengan tingkah laku seksual ni. Okey, baik. Apa itu multimedia? Okey, media massa memainkan peranan penting dalam dunia hari ini. Okey, semua orang guna media massa, multimedia, media massa sama. Okey, contohnya kalau kat rumah kita ada TV, radio. Itu adalah contoh multimedia, telefon. Okey, semua dalam dunia ini menggunakan multimedia lah. Sebab dia memainkan peranan yang penting untuk berkomunikasi. Okey, berkomunikasi berasaskan teknologi komputer yang menggabungkan penggunaan pelbagai unsur media digital seperti teks, macam kita hantar mesej, Facebook, okey, WhatsApp, Telegram, okey, audio, okey, video, YouTube. Itu adalah aplikasi ni, grafik, animasi dan video. Audio tu suara untuk menyampaikan maklumat. Okey, multimedia adalah alat yang kita nak guna untuk proses komunikasi. Tetapi seperti teks, audio, grafik, animasi, video itu adalah aplikasi. Okey, multimedia juga merupakan kata gabungan. Multi, pelbagai lah, merujuk banyak dan kepelbagaian. Pelbagai alat atau perantara komunikasi. Untuk kita nak menghubungi seseorang, kita perlu menggunakan multimedia. Okey, multi ni pelbagai. Kamu boleh pilih apa saja, telefon, apa lagi, surat dan sebagainya. Kemudian multimedia juga boleh merujuk kepada penggunaan teknologi komputer untuk mencipta, menyimpan dan menggunakan kandungan multimedia. Okey, kita boleh simpan gambar kita, kita boleh simpan video kita. Okey, kita boleh cipta macam orang cipta filem tu. Okey, kita boleh simpan untuk kegunaan komunikasi. Okey, baik. Kita tengok sekarang pengaruh negatif multimedia. Okey, pengaruh negatif multimedia, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 134. Teks yang saya sertakan di sini ni adalah daripada muka surat 134. Okey, kamu boleh baca teks ni. Ni ya. Dalam teks ni dia menceritakan tentang kesan negatif, kesan buruk lah multimedia kepada perlakuan seks bebas. Jadi kamu untuk tugasan kamu boleh keluarkan buku latihan kamu, buku tulis kamu tu, kamu tulis tajuk. Kemudian teks ni kamu tak payah salin. Kamu cuma baca petikan
Di sebelah ni teks kamu tu di buku kamu, dan analisis kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Kamu keluarkanlah semua kesan negatif, kamu tulis. Kamu tulislah dalam bentuk peta buih. Peta buih ya. Bulat-bulat tu. Okey, kemudian okey, kita tengok sekarang risiko seks sebelum nikah. Okey, kalau kamu sudah terdedah dengan seks sebelum nikah, banyak risiko yang kamu akan hadapi. Okey, kesan-kesan dia. Kamu tengok yang pertama. Kamu boleh rujuk di dalam buku teks, muka surat 136. Okey, di sini cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, risiko yang pertama adalah seks rambang. Seks rambang ni maksudnya perlakuan seks yang kerap. Kemudian bertukar pasangan. Dengan perlakuan ini, kamu akan mendapat jangkitan penyakit jangkitan kuman daripada perlakuan seks tadi. Kamu akan kemungkinan kamu akan mendapat penyakit AIDS dan sifilis, penyakit kelamin disebabkan oleh jangkitan bakteria sebab bertukar pasangan. Kemudian risiko yang kedua adalah menggugurkan kandungan. Bagi orang perempuan, jika melakukan seks, seseorang itu boleh mengandung. Tetapi jika kandungan itu sebelum nikah, kita akan merasa malulah. Okey, kamu akan malu dan akan sembunyikan kandungan kamu daripada pengetahuan ahli keluarga. Oleh itu, kemungkinan kamu akan menggugurkan kandungan. Itulah. Dengan menggugurkan kandungan ni maksudnya kita akan memaksalah untuk mengeluarkan baby tadi. Dia akan boleh menjejaskan kesihatan bayi dan juga diri sendiri. Kemungkinan boleh membawa maut bagi kedua-dualah, baby dan juga ibu tersebut. Okey, risiko yang ketiga adalah anak tidak sah taraf. Jika tidak menggugurkan kandungan tadi, kamu akan cukup tempoh dia, kamu akan melahirkan baby tersebut, dan anak tadi ataupun baby tadi tidak diterima keluarga dan masyarakat. Kemudian kamu akan berasa rendah diri dan baby tadi pun akan terkesanlah bila dewasa nanti. Jadi baby tadi ataupun anak tadi tidak dapat dibankan kepada bapa. Okey, jadi bila buat surat beranak tu, surat kelahiran baby tadi, okey, dekat maklumat bapa tiada maklumat hanya ada maklumat ibu, dan nama dia tiada bin. Tiada bin dan binti. Okey. Seterusnya, bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Semua agama untuk sahkan anak perlu kahwin mengikut adat masing-masing. Okey, jadi kalau kamu tak kahwin, dia bercanggahlah dengan agama dan masyarakat akan mencemoh kita. Okey, perbuatan yang keji dan hina pada pandangan masyarakat. Okey, orang akan mengatalah kepada seseorang yang melakukan seks sebelum nikah dan menyebabkan kita mengandung ni. Okey, seterusnya kemerosotan pelajaran. Okey, kebiasaannya remaja yang di bawah umur yang melakukan seks sebelum nikah ni, yang pertama dia akan hilang tumpuan pada pelajaran dan gagal dalam peperiksaan. Kenapa? Sebab dia mempengaruhi kamu lah. Mungkin kalau kamu dah mengandung, kamu akan masa malu dan tidak pergi ke sekolah. Kemudian akan diejek oleh kawan-kawan. Kemudian kamu akan menghadapi masalah kesihatan.
kamu tidak akan boleh menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran kamu lah. Okey, seterusnya hamil sebelum nikah, individu belum bersedia memikul tanggungjawab lah. Tu sebab kamu akan bertindak menggugurkan kandungan. Okey, kamu tidak bersedia. Kamu hanya fikir benda lain, tetapi benda lain yang berlaku. Jadi kamu akan merasa rimas, cemas dan sebagainya lah. Seterusnya, mencemarkan maruah keluarga. Okey, yang ni semua orang tahulah. Bila kita mengandung ataupun orang tahu kita ni terjebak dalam seks sebelum nikah, dalam kata dengan kata lebih mudah kamu faham adalah berzina lah. Okey, dia akan mencemarkan maruah keluarga. Okey, bukan kata diri sendiri, keluarga juga akan terkesan daripada perbuatan yang dilakukan oleh anak ataupun oleh seseorang tersebut. Okey, dipandang serong oleh masyarakat. Orang akan mencemuh, kecam. Okey, tambah sekarang ni ada pelbagai multimedia, boleh lagi menyebarkan maklumat yang mengatakan kamu ni melakukan berzina tadi ataupun seks sebelum nikah tadi kepada grup-grup WhatsApp dan sebagainya lah. Okey, seterusnya mencemarkan maruah diri. Okey, diri kamu akan dicemuh dan disingkir oleh masyarakat. Orang akan mengata tidak berkawan dengan kamu. Okey, akan maki kamu, hina kamu, dan kamu akan merasa diri kamu dihina dan maruah kamu tercemar. Kemudian satu lagi, kamu akan merasa rendah dirilah di hadapan orang ramai dan juga keluarga kamu. Okey, cikgu harap kamu dapat fahamlah risiko seks sebelum nikah ni. Okey, jadi kamu perlu bijak bertindak untuk jauhi diri kamu daripada terjebak melakukan seks yang berisiko kepada diri kamu. Okey, macam mana kita boleh mengatakan tidak kepada rakan ataupun individu yang mengajak kamu untuk melakukan seks sebelum nikah kerana ia berisiko. Yang pertama, kita boleh assertive verbal, iaitu menolak sesuatu ajakan dengan kata-kata berhemah. Kamu mengelak daripada ajakan tadi tu, menolak ajakan tu dengan kata-kata yang baiklah, yang tidak menyakiti hati individu tadi. Kalau dia sakit hati, mungkin dia akan bertindak di luar kawalan dia. Okey, seperti merogol kamu dan sebagainya. Okey, jadi kamu perlu menolak ajakan dengan kata-kata yang baik. Okey, contohnya seperti saya tak mau sebab kita belum berkahwin. Okey, takut ibu bapa kita marah ke apa-apa ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua, assertif bukan verbal, iaitu menolak sesuatu ajakan menggunakan perlakuan atau isyarat dengan berhemah. Perlakuan ni maksudnya kita tak bercakap ataupun kita bercakap sekali kita melakukan isyarat lah. Syarat tak mau tu, syarat menolak tadi, tidak tadi tu, dengan menggeleng kepala sambil berkata tadi, ataupun kita menggoyangkan tangan kita, kata kita tak mau, tidak. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami dan bijaklah untuk memilih ataupun menilai sesuatu baik buruk terhadap diri kamu, keluarga dan masyarakat. Okey, sekian saja. Terima kasih.